كيف حالكم؟ Dengar tak كيف حالكم? Alhamdulillah Ustaz, tapi suara Ustaz macam slow lah Ustaz. Oh, yeah, I kena pakai earphone, so thank you for the response. Jap. It's the other one. Where's that? Tak apalah. Alright, so dengar tak? Dengar. Alright, okay. So, I tak pakai earphone. Tak tahu where is my earphone. Tak apalah. Okay, before kita sambung cerita pasal assignment, nak buat pengumuman siapa nak jadi Faisal Usra dipersilakan untuk isi borang tu. And kalau katakan korang tak ada pengalaman ke apa, don't worry, insyaAllah akan ada briefing, dan korang akan dapat pengalaman untuk conduct Usra. So I sangat suggest untuk kalau korang still nak berjinak-jinak untuk nak buat usrah, dipersilakan lah. Walaupun korang tak ada basic agama, don't worry. Sebab usrah ni kita share our view, sebab dia punya content semua dah ada, modul semua dah ada. Dan kita cuma deliver je dan kita jadi ketua kumpulan tu lah. So, katakan kalau korang berminat, dipersilakan. Right. So, yang tu first. Second, sebelum Ustaz lupa juga, siapa yang beli buku tapi tak dapat lagi, boleh contact Ustaz. Pembelian sebelum 26 hari bulan. 26 dan before that. Kalau yang dah beli awal tapi tak dapat lagi buku, boleh contact Ustaz. In case kalau korang tak dapat. Ada tak? Ada yang tak dapat lagi Okay, so kalau semua diam tu maksud dia group ni dapatlah buku Okay, yang tu second. Okay, third pengumuman. Okay, dalam list name ni, semua nampak list name untuk lelaki ada Afiq je tak isi lagi. Ke Afiq nak keluar dari UIA? Ada cita-cita nak keluar dari UIA ke? Dapat APG ke? Dah nak isi ni. Cuma tak buka lagi laptop. Kan, okay. Kok nak pergi IPG, okay. Okay, so isu sekarang ialah Maisara dengan Syamira ni ada 2 orang. Perlukan seorang lagi ahli kumpulan. Lepas tu Asila dengan Alia Kristina pun perlu lagi seorang. So yang mana yang dalam grup nombor 8 ni, bolehlah ambil seorang. 8 dan 9 boleh ambil seorang untuk masuk dalam grup 3 dan 4. Yang ni persetujuan semualah, maksud dia korang yang volunteer untuk masuk dalam grup lain. Ustaz tak nak pilih. Sebab Ustaz rasa Ustaz dah kira dah, memang cukup semua 3 untuk perempuan dan 4 untuk lelaki. Memang 4 orang je yang ada dalam grup ni. Okay, so untuk tim nombor 8 dan tim nombor 9 boleh pindahkan seorang ke grup nombor 3 dan 4. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Baru satu. Okay, boleh Okay, so nanti korang bincanglah sesama ahli kumpulan. Siapa yang nak
tak nak sebut dibuang tapi willingly untuk pindah group. Okay, so kita masuk ke bahagian assignment. Semua dah ada Baru 29. Kita ada berapa? So Ustaz tak nak yang kalau tertinggal tu ketinggalan terus. Okay. In case kalau katakan ada yang tak masuk lagi, boleh bagi tahulah, boleh terangkan dekat orang tu. Habibah ada Ada Ustaz. Tak pergi vaksin Dia dekat vaksin dah ni. Uish, bahaya tu. Okay, kalau katakan awak pening ke apa, boleh live lah. Dia berehat lah. Okay Ustaz. Terima kasih. Semangat Habibah. Okay. Right, so kita masuk ke perbincangan kita punya assignment. In case kalau tak ada apa-apa, terus terang macam korang tak faham apa-apa, korang boleh tanya. Jangan malu untuk tanya. Okay, in case macam nanti bila Ustaz terang, korang tak faham, macam nanti bila dah habis baru tanya, dia jadi macam mana tak apalah, Dan kalau korang tak faham langsung tu, tanya terus. Okay, tu je. Where's that? Okay. Kejap Okay. Aduh. Salah. Okay. Kau nampak Okay. So untuk instruction ni, every group must place the cover letter ataupun cover page in front of the assignment with full details of members' names and metric numbers. So
Ustaz dah sediakan template, nanti korang cuma ubah je benda tu. So don't worry. Okay. The font must be traditional Arabic, size 18. So kalau in case kalau laptop korang tak ada font tu, Ustaz dah bagi link untuk download font ni dan korang boleh download nanti. So dia punya font dia macam ni. Kat bawah ni. Okay, 18 ni, yang ni lah 18. Dia besar ni. Dia, kalau Arabic ni dia tak besar sangat. Walaupun saiz dia kita nampak 18 macam besar, tapi saiz Arabic dia tak besar sangat. Okay, so every assignment ought to be sent through Google Classroom in the format of PDF and doc. So korang nanti save dalam doc dan korang buat dalam doc, korang save dalam PDF, korang hantar dua-dua sekali. Dan cuma seorang je yang hantar file tu. Bukan semua seorang je. Ketua grup tu yang hantar file tu dalam GC. Cuma dia dalam GC, Ustaz dah letak post tu. Memang dia assign untuk semua orang. Tapi cuma ketua grup je yang hantar. Okay. So assessment, kita ada assessment 20% yang meliputi assignment 10%. And presentation 10%. Lepas tu kita akan ada quiz 20%, listening dan speaking 10-10. Dan kita ada exam for 60%. Kita ada midterm 20% dan final for 40%. Sini Ustaz dah terangkan benda ni. And cuma nak ingatkan untuk passing mark untuk level ni ialah 60%. Okay. Okay, so untuk first assessment ataupun ni kira assignment first, 3 to 4 person per group. Sebab tu Ustaz dah bahagikan dan korang pernah masuk, dan siapa yang tak cukup tu tolong cukupkan group tu. Okay, so student can choose either one, salah satu daripada assignment ni, salah satu. Okay, bukan dua-dua salah satu. Okay, so bergantung kepada group awak nak pilih sama ada family tree ataupun e-dictionary. Okay, kita tengok ke family tree dulu. Okay, family tree ni dia meliputi at-ta'aruf, afradul usra, baiti jannati. Okay, so apa tugasan dia? Kalau korang pilih family tree, tugasan dia ialah for each student. Setiap student choose 6 to 10 family members and create a family tree. So you may use this template. So setiap student choose 6 sampai 10 family member dan buat family tree. So kalau ada 3 orang dalam group tu, should be ada 3 family tree. Kalau ada 4 orang, so ada 4 family trees dalam tu. Okay. So daripada banyak-banyak tu, kalau katakan korang buat sampai 10, korang cuma choose 6 family members from the family tree and write 5 simple sentences for each family member. Ini untuk each person ataupun each student. So katakan student A buat family dia, student B buat family dia, student C buat family dia. Okay, family A, B, family B, C buat family C. Okay, so family A ni choose 6 family members dan buat 5 simple sentences. So family A ni ada 6 orang, so buat 5 sentences setiap orang dalam 6 orang ni. Sama juga dengan B, sama juga dengan C. So setiap family dia ada cerita dia sendiri untuk setiap orang tu. So last kali dia akan ada 18 family member darab dengan 30 ayat. Ada dalam tu. Okay, boleh family tree? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Boleh. Okay. Kalau ada
Kalau ada apa-apa soalan nanti tanya lagi Okay. Okay. Yang kedua ialah e-dictionary. Okay. E-dictionary ni dia topics from unit 5 to 12. So walaupun kita tak belajar tapi korang dah boleh tengok dalam buku topik 5 ialah topik 5 ialah Baiti Jannati. So dari topik Baiti Jannati sampailah topik Yaumiyati. So topik-topik ni nak buat apa? So for each student create a different e-dictionary based on these based on topics. Okay. Based on 3 topics. Okay. Kalau 3 topics ni maksud dia untuk 3 orang. Maksud dia kalau student A buat pasal Baiti Jannati, so gambar dia Baiti Jannati. Kalau B buat pasal Yaumiyati, so gambar dia should be on Yaumiyati. Kalau C buat pasal fil mat'am, so gambar dia should be fil mat'am. Okay, so yang ni different topics. Okay, dia bukan satu topik 3 orang tapi 1 orang 1 topik. Okay, nak buat apa dengan topik tu? Find a picture and label 10 items with number 1 to 10. So korang cari satu gambar pasal rumah. Tak kisahlah gambar rumah korang pun boleh, tak ada masalah. Nak ambil dalam internet pun boleh. Dan label 1 sampai 10. Dan bila dah label, korang tulis Arabic words and English translation dekat label tu. Nanti Ustaz tunjuk macam mana nak buat. Okay. Dan bila dah dapat tu, dah label, second page dah label. Third page ialah tulis 3 simple sentences for each picture. Okay. So ada 10 gambar darab dengan 3 simple sentences. So sama dengan 30 sentences. Ni untuk seorang. Okay. Seorang. Okay, contoh dia. Sekejap. Ambil contoh. Okay, so yang ni ialah contoh family tree. So first page korang akan ada apa tu muka depan. Second page korang dah boleh buat benda ni. Yang ni ikut kreativiti sendiri. Nak ikut ni boleh, nak tak ikut pun tak apa, tak ada masalah. Dia ikut based on creativity. Kalau korang nak buat macam biasa pun tak apa. Nanti dalam link tu Ustaz akan buka, dia ada template, macam-macam template untuk family tree. Okay, so family tree student A, lepas tu family tree student B dan family tree student C. Okay, kemudian bila dah ada family tree, so dia minta ambil 6 orang daripada family tree tu dan buat 5 ayat. So family tree ni contoh Ana kat sini Husna. So awak ceritalah Ana ismi Husna. So adalah 5 ayat pasal diri saya. Lepas tu second Abi. Ayah saya nama dia apa? So cerita pasal nama ayah tu. Ataupun apa cerita pasal dia lah. Nama dia, dia kerja apa, umur dia berapa, dia hobi buat apa. Lepas tu apa-apalah cerita pasal dia. Okay, lepas tu yang ketiga boleh cerita pasal mak. Kemudian yang keempat boleh cerita pasal adik, abang, kakak. Yang ni dia cerita pasal makcik, pakcik. Sekejap.
Okay, tak kisah korang cerita pasal siapa, janji dia family and dan ada 5 ayat pasal dia. Basic ayat, tak payah complicated sangat. Boleh kata macam rumah dia dekat Kajang. Boleh cakap macam tu. Ayat pendek-pendek je, tak perlu complicated dan tak perlu panjang-panjang. Okay, yang tu untuk family tree. Okay. Yang kedua yang I sebut tadi, e-dictionary. So kenapa, contoh macam tajuk Fasli. So ambil gambar kelas. Fasli ni kan kelas saya kan. So ambil gambar pasal kelas saya. Ni contoh kelas saya. So labelkan 1 to 10. Mana 1 dia? Okay, 1 to sampai 10. Okay, bila dah label, okay, next page, awak letaklah nombor tu dan gambar yang awak label tadi and perkataan bahasa Arab dan perkataan dia punya translation in English. Okay, contoh saburah, whiteboard, kitabun, buku. Okay, apa-apa yang dalam gambar tu, within dalam gambar tu. So katakan gambar tu pasal dalam rumah ataupun ruang tamu. So awak ceritalah dalam ruang tamu tu ada apa? Ada kipas, sofa, kerusi. So pastikan dia cukup 10 items. Okay, daripada 10 items tu awak buat setiap satu gambar ni 3 ayat. So semua ada 10 items, ada 10. So yang tu sahaja, salah satulah maksud dia korang ambil sama ada family tree ataupun e-dictionary. Okay, so marking dia 10 marks. So content dia 2 markah, vocab 3 markah, grammar 2 markah, creativity 2 markah dan punctuation 1 markah. Punctuation ni biasanya titik je lah. Kita tak belajar yang koma, apa semua-semua tu. Biasanya kita letak titik. So every sentences should be ended by titik. Full stop. Full stop. Ya, I tak ingat kata full stop tu actually. Okay. Right, so any soalan? Any question? Ustaz, Yes. yang e-dictionary tu maknanya boleh pilih antara topik unit 5 sampai 12 tapi ambil satu topik je seorang. Betul. Oh, okey. Okay, boleh nampak idenya? Nampak Ustaz. Nampak Okay. So daripada situ kita bergerak ke tak ada ke. Okay, jap nak tunjuk dia punya template. Katakan korang tak rajin nak buat sendiri. Nak buat template dia. Nak download template. This one, okay. So ini template untuk family tree. Dia ada macam-macam template. Dia ada macam ni, dia ada sebegini, dia ada macam ni, dia ada macam ni. Adalah macam-macam. Ni ada 10 tak silap, ada 32 template. 32 beberapa banyaklah template sebenarnya. So korang bebas untuk pilih ambil dari sini ataupun kalau korang rajin ataupun nak menunjukkan bakat dalam membuat family tree, dipersilakan. Okay. So yang tu untuk family tree dan e-dictionary Ustaz dah tunjuk tadi. Dan file ni Ustaz akan bagilah dalam WhatsApp dan juga Ustaz akan letak dalam GC. Okay, selain pada tu, tak habis lagi sebenarnya. Okay, selain pada tu, okay, dia week 4 to 6. So kita dah start week 4. So dah boleh start minggu ni. So korang pun dah ada group masing-masing. Dah boleh start, dah boleh bincang. Dan tutup ataupun last submission pada 24 hari bulan 9.
24 bulan 9 2021 jam 11.59 malam PM. So yang ni advice yang ni apa instruction dari lecturer. Tapi sebagai senior korang, buatlah kerja awal. Tu je. Korang buat kerja awal, korang boleh relax awal. Okay, yang tu sebagai advice dari senior. Okay, kembali ke mood lecturer balik. Okay, so kita ada yang kedua ialah presentation. Kita akan buat pada week 8. Week 8 ni ialah pada bulan Oktober, awal bulan Oktober, 4 sampai 8 Oktober. So 4 sampai 8 Oktober ni kita akan buat presentation. Okay, presentation ni base kepada apa yang korang buat dekat assignment. So tak perlu nak buat lain ke apa, dia just awak ambil yang apa yang awak buat kat assignment tu, awak masuk ke dalam presentation. Okay. So apa nak kena buat dalam presentation ni? Dia explain about family tree or e-dictionary based on assignment. So apa yang korang buat, sama ada family tree ataupun e-dictionary, yang itulah yang korang present. Okay, presentation will be in group but the marks will be given individually. For family tree, every student has to present 2 pictures from the family members, satu muzakkar, satu muannas. Sama ada orang nak cerita pasal Abi dan Umi ke, nak cerita pasal Ana wa akhi ke, tak kisah, janji seorang lelaki, seorang perempuan. For e-dictionary, every student has to present 2 pictures in a sentence, satu muzakkar, satu muannas. Contoh dalam rumah, katakan korang ambil tajuk rumah, muzakkar dia contoh ialah tilfaz, TV. Okay, TV. Muannas korang ambil mirwahah. Okay. So apa yang nak dipresent dalam tu, setiap gambar ni, contoh Abi, awak ambil balik 3 ayat. Tadi 5 kan? So dari 5 ayat tu awak ambil 3 ayat daripada tu, awak letakkan dalam presentation. Samalah untuk Umi pun 3 ayat, Tilfaz pun 3 ayat, Mirwahah pun 3 ayat. So bila dalam presentation dia jadi kurang, dia jadi 3 ayat. Okay, the lecturer will ask 2 questions for each student based on the presentation. So I akan tanya berdasarkan soal berdasarkan ayat yang korang ambil ataupun korang present tu. So contoh macam Asilah kata Abi ya'malu fi masna'. Okay, contoh Abi ya'malu fi masna'. Ayah saya kerja dekat kilang. So I will tanya, ma ismu masna'. Apakah nama kilang? So dia jawab lah. Okay, yang tu ialah contoh. Islah. Based on ayat tu. Don't worry, I tak adalah tanya susah-susah sangat. Okay. I akan tanya perkataan yang kita dah belajar. Ma, apa, isim, nama, masna', kilang. Tu je. Okay. So 3 perkataan tu pun kita dah belajar dalam buku kan. Okay. So yang tu soalan dia. Ya, Asilah nak tanya apa? Tak ada. Ustaz, time presentation tu, selain present ayat-ayat kita ni, yang lain kena cakap bahasa Arab agak lah. Okay. Macam bahasa Arab agak lah macam kita. Macam kat Kelantan. Okay. Untuk presentation, I nak korang cakap Arabic plus English. I tak adalah kejam sangat. Okay, boleh campur bahasa Arabic plus English, tapi I nak Arabic tu banyak. Contoh macam kalau I, apa I dalam bahasa Arab? Ana. Okay, semua tahu Ana. So, nak cakap saya, cakaplah Ana at least. Mana perkataan yang korang tahu tu, korang boleh cakap Arab. And salah satu lagi ialah ni kerja kumpulan.
Yang ni kerja yang tak ada dalam ni, tapi Ustaz bagi nasihat. Korang try cari ayat-ayat yang presentation, try tukar dari English ke Arab. Contoh, mestilah setiap orang akan kata saya nak present. Try cari dalam Arabic apa saya nak present. Saya nak present tentang apa-apa-apa. Okay, nanti Ustaz bagi satu website yang agak bukanlah tepat translation dia, tapi lagi better daripada Google Translation. Okay, so boleh listkan ayat tu dan boleh tanya dalam kumpulan ataupun boleh bincang dalam kumpulan ayat yang macam kebiasaan kita nak present. Kalau korang tak pernah present pun, korang rasa macam perkataan apa ataupun ayat apa yang kita nak bentang ke orang, kita akan pakai. So, boleh bincang dalam group. Okay, yang tu. Dan kemudian presentation ni dalam PowerPoint Jangan lupa pula. PowerPoint dan dia punya tulisan dia pastikan jelas. Jangan kecil sangat. Size dia should be dalam 48 ataupun 56. Walaupun besar tapi kalau presentation dia kecil. Jangan kecil sangat, jangan besar-besar sangat lah. Dalam 48-56 tu kira dah okey, dah nampak lah. Sebab korang tulis pun 3 ayat, so tak adalah nak kata dia ambil space sangat. Okay, so total marks, content 2 markah, vocab 2 markah, grammar 2 markah, fluency 2 markah, pronunciation 1 markah dan interaction 1 markah. So kalau korang okey, korang akan dapat 10 markah. Okay, boleh presentation. So my advice, katakan korang dah buat assignment, korang copy siap-siap masuk ke dalam presentation. So tak payahlah nanti kelang kabut baru nak buat apa semua tu. Dan apa fungsi group ialah ketua group kena compile. First untuk assignment tu dia hantarlah ke GC. Yang kedua presentation ni harapnya ada satu je file presentation. Sebab Ustaz tak naklah tengok si A ni dia punya slide, tiba-tiba si B dia pula nak dia pula nak share slide dia. So nampak macam korang tak bincang. So masa hari perbincangan masa hari presentation tu, kalau boleh seorang je share slide dan yang lain cuma sambung. Okay, dan seterusnya ialah lupa nak tunjuk cover letter. Okay, sebelum kita masuk ke listening apa semua tu. Okay, ni ialah cover letter. So, tulisan ni, Okay, tulisan ni memang dah traditional Arabic 18. Dah siap-siap dah. And yang ni pun korang padang lah yang mana yang korang buat. Sama ada Syajarah Usrati. So padanglah yang ni. Tapi kalau korang buat Kamus Al-Elektronik, e-dictionary tu korang boleh padam yang ni. Okay. Kemudian korang tulis nama korang in Arabic dan metric number. Yang tu je lah. So korang punya assignment should be next page. Okay. Korang boleh start dengan family tree ke ataupun e-dictionary. So ada apa-apa soalan? Ustaz, Yes.
Time present kena on camera ke? Yes. Time present on camera. Tu je. Okay. Sebab nak tengok muka awak yang cantik dan handsome. Dan lagi satu ialah bukti kena hantar ke department lah. Supaya dia tahu orang tu yang bercakap. Okay, lagi? Ustaz. Sila. Contohkan page yang lepas tu kita buat syajarah tu usrati tu kena tulis nama ke atas siapa yang buat ke tak payah? Direkomend tulis nama lah kat atas tu. Baru tahu dia tu siapa. Maksud dia family siapa. Alright. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Kasih bagi ingat, lupa pula. Okay. So tulis nama lah. Okay. Okay, ada lagi soalan. Soalan pun boleh. Ustaz saya dah cakap dah pun Terengganu. Tanyalah orang Ganu, habislah punah bahasa dia. Okay. Tak ada dah rasanya tu. Okay, yang ni ialah cover letter. So, kalau korang ada assignment apa-apa lepas ni, harap adalah cover letter ni. Ni in Arabic. So, in English korang pandai-pandailah tukar. Setengah lecturer dia suka cover letter, setengah macam dia tak kisah. Tapi untuk kekemasan, baik korang letak. Sebab kita nampak kemas. Kita nampak macam nice. Lepas tu dalam Word ke Ustaz? Gambar. Kalau PDF boleh tak? Ni. Yang assignment ni. Bila dah Kalau- siap dalam dokumen, awak save dalam dokumen dan PDF. Tahu tak nak save dalam? Alright. Tahu. Tukar je kan? Convert. Ke macam mana? Convert kah? Sekejap. Download. Save as. Save as. Dokumen. Lepas tu kalau PDF tu macam mana? Sekejap nak tunjuk. Mentah-mentah. Share. Oh, salah. Okay, mana? Present. Okay, bila dah habis semua ni, kan dah habis kan? So, tekan dekat file, dekat save as. Lepas tu, hak ni tukar ke PDF. Nampak tak? Oh, nampak. Okay, tukar ke PDF, lepas tu save. So, akan keluarlah PDF version. Kalau katakan korang pakai selain daripada yang ni 365, katakan korang pakai 2017 ke, 2019 ke, 2016 punya version. Kalau tak tahu nak cari kat mana, tekan F12. Bila F12,
dia akan keluar save as. So bila tu kat sini awak cari save as type ni tukar ke PDF. So dia save lah. Oh, sekejap. So bila dah save as PDF, so dia akan jadilah PDF version. Alright. Faham Ustaz. Ustaz Faham, nak tanya? Ya, dipersilakan. Contoh dia Kalau macam yang PowerPoint tu ada ke maximum or minimum number of slide? tak ada. Maksudnya kena compilekan jadi macam 3 ke? Setiap member satu slide je ke boleh pecah-pecah? Boleh pecah. Maksud dia macam seorang member dia kena buat muzakkar muannas kan. So should be 2 slide lah. Oh, okay. Okay, faham. Terima kasih Ustaz. Right. So I tak ada nak maksimum kan, minimum kan. Cuma pastikan dia tu nampak nice dan boleh dibaca. Itu je lah. Okay, terima kasih Ustaz. Right. Ada apa-apa lagi? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita sambung ke perbincangan seterusnya iaitu quiz. Okay, so quiz kita ada listening test. Listening test akan berlangsung pada minggu ke-11. Minggu ke-11 ni tak ingatlah tarikh dia tu. So listening test ni dia ada listening to the sentence, listen to the sentence and answer related question. So dia ada MCQ ABCD 5 markah, lepas tu fill in the blank 5 markah. Contoh macam dia bagi Ahmad kosong Ilal masjid. So katakan dia sebut dalam tu yadhabu. So korang tulislah yadhabu. Itulah contoh dia. Yang ni untuk nombor 2 lah. Kalau nombor 1 ni dah ada jawapan. So korang bulatkan je lah. So ada listening test ni 10 markah. Okay. Kemudian speaking test akan berlangsung pada minggu ke-13. Minggu ke-13 ni ialah minggu revision period. So revision period ni dia akan ada speaking test. So speaking test ni ada 2 jenis. Satu conversation 5 markah dan lagi satu ialah describe pictures related to the topic 5 markah. So conversation ni nak buat apa? Korang akan bercakap dengan kawan korang tentang tajuk-tajuk dia dekat sini. Afra usrati, baiti jannati, ta'ami mufaddal, fil mat'am, hiwayati, al'ab wa riyadah, yaumiyati. So don't worry, insyaAllah kita akan try, kita akan practice tajuk-tajuk ni dan insyaAllah korang akan dapatlah markah yang tinggi dekat conversation ni. Okay. Untuk pictures, katakan dia bagi satu gambar dalam rumah. Katakan ada orang tengah tengok TV. So korang cakap lah pasal orang tu tengok TV. Describe lah gambar tu. Untuk penerangan lebih nanti Ustaz akan ceritakan nanti nak dekat-dekat test ni. Kita akan buat simulasi, kita akan buat exercise dan berapakah ayat yang diperlukan untuk nombor 2 ni. Okay Bebah, selamat bervaksin. Okay, so speaking test ni nanti sebab dah nak dekat habis semester dah yang ni pun. So untuk speaking test ni ada 10 markah.
content 2 markah, vocab 2 markah, grammar 2 markah, fluency 2 markah, pronunciation 1 markah, interaction 1 markah. Jadi quiz kita ada listening dengan speaking, dia membawa kepada 20 markah. Okay. Dan seterusnya ialah kita ada midterm. Midterm ni akan berlangsung pada minggu ke-7. Minggu ke-7 ni, minggu ke-7 hujung bulan ni, tak silap 27 sampai 1 Oktober. Okay. Jadi apa yang akan cover, dia cover 1 sampai 6. Sorry, bukan 1 sampai 7, 1 sampai 6. 1 sampai 6 topik dia. So dia ada reading comprehension. Reading comprehension ni ialah tajuk sama ada dia berbentuk dialog ataupun bentuk ayat. Okay, contoh macam Al-Maktab Kabirun. Ada dalam tajuk kita mula-mula dulu. So yang tu pun dianggap sebagai reading comprehension. So reading comprehension ni dia bagi contoh sama ada ayat ataupun teks dan dia akan ada soalan lah kat situ. So jawablah soalan tu. Kemudian ada vocabulary. Vocabulary ni dekat ruangan kalau korang perasan Al-Ta'bir wa Mufradat. Ta'bir wal Mufradat. So dalam section tu, perkataan-perkataan dalam tu yang akan masuk dalam nombor 2 ni. Yang ketiga, grammar. Grammar yang kita belajar pasal mufrad, kita belajar pasal muzakkar dan tajuk-tajuk lepas ni. Yang keempat, writing. Writing ni ialah penulisan. Contoh macam dia bagi Assalamualaikum. So jawab dia apa? Awak kena tulislah Waalaikumsalam. Itu satu. Yang kedua mungkin dia suruh buat ayat. Yang tu je lah. Yang paling tinggi pun buat ayat. Kita tak ada karangan tu je. So siapa yang takut sangat pasal karangan, kita tak ada karangan. Macam sem-sem lepas kita ada karangan. Tapi untuk sem ni kita tak ada karangan. So sama juga untuk final exam minggu ke-13. Benda yang sama dalam midterm, cuma dia punya topik dia akan cover 1 sampai 12. Cuma 1 sampai 6 ni dia cuma cover 40%. 7 sampai 12 ni dia cover 60%. Jadi tumpuan lebih kepada 7 sampai 12 lah. Tapi 1 sampai 6 pun korang kena baca juga. Okay, ada apa-apa soalan? Tiada Ustaz. Wih, baru bangun ke tu? Tak. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita berehat sekejap sampai 11.05 minit. Lepas tu kita sambung balik. Boleh? Boleh Ustaz. Okay, kita rehat kejap.
Alright, so I'm back. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Kok teringat ke apa ke? Ada soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan, Ustaz ada soalan untuk korang. Ada lecturer lain pakai Teams tak? Microsoft Teams. Ada. 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 Yang mana lagi apa? Lagi senang ataupun korang rasa macam lagi selesa? Kalau saya rasa lebih convenient dan fleksibel Microsoft Teams lah kot. Okay, yang lain rasa sama juga ke? Ustaz, Microsoft Teams. Kalau saya terfikir juga nak berubah ke Microsoft Teams tu. Cuma nak tanya korang lah, kalau korang okay, kita try lah nanti. Boleh Boleh je. Boleh Ustaz. Alright. So tapi setakat ni kita pakai Google dulu. Meet dulu. Right, so insyaAllah hari ni kita akan masuk Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi' iaitu pelajaran keempat. A'dha'u usrati. Siapa tahu maksud dia? A'dha'u usrati. Saya tahu usrati tu je. Apa maksud Keluarga. Saya. keluarga saya? Okay, a'dha' ni maksud dia members ataupun anggota. Anggota keluarga. Ahli keluarga. Ahli bagi bagi. Kalau ahli tak ada dalam masalah Ustaz. Ya ada ahli dalam bahasa Arab, memang kita pakai ahli bahasa Arab, tapi dalam konteks ni dia tak panggil ahli. Faham? Walaupun ahli Arab, tapi kita tak panggil ahli usrati. Ahlu usrati kita tak panggil. Sebab Arab tak pakai macam tu. Ustaz, Yes. kenapa dalam buku dia tulis Afrodu Usrati? Adalah. Misalnya Afradu usrati. Nampak sangat apa ni salah. Apa tu? PDF ni salah. Okay, don't worry. Sama juga afrad dengan a'dha' sama juga. Okay, sama maksud kalau a'dha' dengan afrad tu ialah anggota ataupun members. Tapi kenapa kita tak pakai ahli? Sebab Arab tak pakai ahli pun. Okay, kalau dalam buku muka surat 70. Okay, afradu usrati ataupun a'dha'u usrati. Okay, ini, right. Okay, saya nak minta Hanafi baca Al-Quran ni. Hanafi dengar tak? Ya Ustaz. Sila baca ayat ni. Okay Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Okay, terima kasih. Right. So ayat dia ni berkisahkan ataupun penafsiran dia ialah Isra. Okay. 24. Right. So maksud dia, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah selain daripadanya dan berbuat baiklah kepada parents. Okay, wabil walidaini ni maksud dia parents. So berbuat baik kepada parents. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang daripada kedua dia ataupun kedua-dua sekali sampai ke umur tua, maka janganlah engkau berkata perkataan kasar sekalipun kataan uff. Ada yang sebut uff pun dah kira sebagai macam kita kasar dengan diorang. Wala tanharhuma, dan janganlah menengking mereka dan cakaplah perkataan yang sopan ataupun karimah ni maksud dia is mulia. Mulia. So cakaplah benda yang baik-baik dengan parents. So katakan parents korang masih ada, mak ayah ataupun salah seorang ada, buat baiklah. Tapi in case kalau korang datang dari family yang tak berapa, maksud dia macam parents dah bercerai, so berbaik-baiklah dengan kedua-dua parents tu. Sebab macam mana pun di parents kita juga, mak ayah kita, walaupun dah bercerai ataupun ada isu-isu family yang ada, try untuk soft dan try berbuat baiklah. Apa pun regardless apa isu korang. Wallahualam, ini sekadar general lah. Sebab in my previous class ada student yang ada masalah, family broken apa semua. So kita try lah untuk berbuat baik pada parents. Macam mana pun orang kata air cincang takkan putus. Yes, itu untuk adik-beradik. Tapi dengan parents pun sampai bila-bila pun kita still lah anak dia. Walaupun dia buat apa-apa pun still ada pertalian dengan dia. So my general advice, berbuat baiklah dengan parents tu. Okay, so al-qawaid. Qawaid ni ialah grammar. So dalam topik ni kita akan belajar pasal dhamir munfasilah dan dhamir muttasilah. Dhamair muttasilah. Dhamair ni ialah kata ganti nama ataupun kata ganti diri. Munfasilah berpisah. Muttasilah ni bersambung. Okay. Contoh dia, general dia, munfasilah ni maksud dia saya. Kalau muttasilah ni ku. Apa beza saya dan ku? Ku penghujung. Dia kena sambung dengan ayat. Kan, boleh tak ku duduk kat depan? Ku tak Dalam boleh. lagu boleh. Dalam lagu boleh, dalam karangan boleh ke tak? Tidak boleh. So sama juga dengan bahasa Arab. Kita ada munfasilah dan muttasilah. Datanglah kucing ni. Okay. So saya ni boleh duduk kat depan, tapi kalau dekat belakang dia jadi pelik sebab bahasa Melayu boleh lagi, tapi kalau English kita dah jadi pelik. So nanti kita akan ceritalah benda-benda tu nanti. Okay. So kita tengok afradul usrah. Sorry, ni PDF pun dia tulis a'da. Actually is afrad. Tapi sama je dia punya maksud dia dan dia punya isi dia sama je. Okay. So semua sebut abun. Abun. Ummun. Umun.
Akhun. Akhun. Ukhtun. Ukhtun. Jaddun. Jaddun. Jaddatun. Jaddun. Okay, so abun apa maksud abun? Ayah. Ayah. Umun. Ibu. Mak, ibu. Mama. Okay. Dan kita ada akhun. Apa maksud akhun? Abang. Abang ataupun Adik lelaki. adik lelaki. Ukhtun. Kakak. Kakak ataupun adik Perempuan. perempuan. Jaddun. Atuk. Datuk, atuk. Jaddatun. Nenek. Nenek. Okay. So kita ada sebahagian daripada family. Abun, umun, akhun, ukhtun, jaddun, jaddatun. Okay, Afiq baca kotak pertama ni. Ismi Yusuf. Hadhihi usrati. Usrati kabiratun. Okay, good. Okay, apa maksud dia? Nama saya Yusuf. Okay, nama dia Yusuf. Hazihi usrati. Maksud dia? Ini adalah keluarga saya. Ini keluarga saya. Adalah pun boleh. Ini keluarga saya. Usrati kabirah. Keluarga saya besar. Okay, keluarga saya besar. Okay, Afikah, kotak nombor 2. Afikah? Kita banyak Afikah. Oh, okay. Okay, Aisyah Amirah, tolong sambung. Haza Abi Hisham. Huwa muhandisun ya'malu fil masna. Okay. Hazihi Ummi Zainab. Hiya muhadirah. Ta'malu fil jami'ah. Okay, tak apa Afikah. Alright. So, hadha Abi Hisham. Ini ayah saya, Hisham. Okay, nama dia Hisham. Huwa, apa maksud huwa? Dia. Dia untuk lelaki. Seorang. Okay. Seorang lelaki. Okay. Muhandisun. Apa maksud muhandisun? Engineer, arkitek pula. Engineer boleh, arkitek pun boleh. Okay. Ya'malu fil masna'. Maksud dia? Ya'malu maksud dia bekerja. Kerja di masna' Kilang. Okay. Hadhihi ummi Zainab. Okay, nama mak saya Zainab. Hiya ni maksud dia untuk perempuan, seorang perempuan. Muhadiratun maksud dia muhadirah. Lecturer. Pensyarah, lecturer. Okay. So kita banyak kali dah ulang muhadirah ni. So harapnya korang ingat. Okay. Ta'malu. Maksud dia ta'malu Bekerja. kerja. Okay. So apa beza dia? Ya'malu untuk laki. Ta'malu untuk perempuan. Okay. Ta'malu fil jami'ah. Dia bekerja di jami'ah university. Okay, so dalam assignment korang tu, kalau korang buat pasal ahli usrah, yang ni dah boleh jadi 3 ayat. Hadha Abi Hisham. Okay, ni dah ayat pertama. Huwa muhandis, ayat kedua. Ya'malu fi masna', ayat ketiga. So korang cuma cari lagi 2 ayat saja. Okay, so pendek-pendek pun dah cukup.
Okay, Alia Alina, kotak ketiga ni. Haza akhi ismuhu Luqman. Huwa talibun fil madrasati sanawiyah umruhu 15 aman. Okay. Lepas tu? Hazihi ukhti kabiratun ismuha Fatimah. Ia tabibatun fil mustashfa. Alright. Ketiga. Hadhihi ukhti saghirah ismuha Aisyah tadrusu fil madrasati ibtidaiyah. Okay, ahsanti. Syukran Alia Alina. Okay, hadha akhi. Ini akhi maksud dia? Abang saya. Saudara. Abang ke adik? Abang. Adik. Adik. Kita letaklah abang, adik. Okay, nanti kita potong. Okay, adik ke abang? Okay. Huwa talibun fi madrasah sanawiyah. Dia, talib maksud dia? Belajar. Pelajar di sekolah sanawiyah. Sekolah Sekolah menengah. Okay. Umruhu 15 aman. Umur dia berapa? 15 tahun. 15 tahun. So berdasarkan ayat ni, kita tahu dia ni abang ke adik? Tak tahu. Abang. Kita anggaplah Yusuf tu pelajar universiti. So Luqman ni ialah adik. Oh, adik. Okay. Korang bayangkan Yusuf tu apa tu? Classmate korang lah macam tu. So Yusuf tu 18. Korang 18 ke 19 lah? 18. Sorry. Okay, so korang bayangkan Yusuf tu 18 tahun. So Luqman ni adik dia. Hadhihi ukhtil kabirah ismuha Fatimah. Hiya tabibah fil mustashfa. Ini kakak saya yang besar. Al-kabirah ni besar kan? So bila kita letak ukhti al-kabirah, dia jadi kakak. Kalau dia letak kabirah ni, dia confirm kakak. So kita tak payah nak teka lah sama ada dia kakak ataupun adik perempuan. Okay, kakak. Ismuha Fatimah, nama dia Fatimah. Hiya tabibah, dia tabibah maksud dia? Doktor. Doktor di mustashfa. Hospital. Di Hospital. Yes, kenapa suara awak macam tu? Dia batuk sekejap Ustaz. Okay. Hazihi ukhtil kabira ismuha Fatimah, hiya tabibah fil mustashfa. Dia seorang doktor dekat hospital. Okay. Kemudian hadhihi ukhti saghira, ini adik saya, sebab saghir ni maksud dia kecil. So dia jadi adik perempuan. Ismuha Aisyah, nama dia Aisyah. Tadrusu fil madrasah ibtidaiyah. Apa maksud tadrusu? Dia belajar. Fil madrasah ibtidaiyah, di sekolah ibtidaiyah. Sekolah rendah. Okay. So kalau ukhti al-kabirah, ukhti as-saghirah. Kalau akhi al-kabir. Akhi Saghir. Okay. Kalau korang nak tentukan adik ataupun abang, korang boleh guna perkataan ni dan dah tentulah dia tu abang ataupun adik. Tapi kalau korang kata hadha akhi, kita kena fikir sikit. Abang ke adik? Kena tengok konteks dia. Okey, kemudian Alifah Ilyana, kotak keempat. Hadha jaddi huwa fallah. Hazihi jaddati hiya rabbatul bait. Maksud dia? Ini atuk saya. Dia seorang petani. Okay, good. Lepas tu?
Ini nenek saya. Dia suri rumah. Okay, Rabbatul Bait ni ialah suri rumah. Macam tuan rumah maksudnya. Rumah. Dia bukan tuan rumah, dia Tuhan rumah. Jadi macam tu. Robby. Kan? So kalau Rabbun ialah Tuhan. Sebab tu suri rumah ni sebabkan kerja dia sangat memenatkan dan sangat membantu family. Arab menggambarkan dia macam dia jaga rumah dia sangat macam Tuhan jaga hamba dia. Sebab tu suri rumah dia guna Rabbatul Bait. So siapa-siapa mak dia Rabbatul Bait yang suri rumah tu memang kena bersyukur lah sebab dia ada kat rumah kata 24 jam. Kalau setengah macam parents, mak dia mungkin kerja. Tapi kalau mak yang ada kat rumah ni, kita tabik spring sebab dia nguruskan semua dalam rumah tu. Dia lah yang bersih, dia yang ni yang general lah. Kalau katakan adik-beradik tak tolong ke apa, dia kena buat semua. So kalau katakan korang ada adik-beradik yang agak malas-malas tu, nasihat lah sikit. Tolong mak apa semua. Mak tak larat ataupun mak banyak kerja. Korang boleh list lah kerja mak tu dari A sampai Z, rasa macam penatnya. So dari situ korang akan rasa macam apa gunanya aku sebagai anak dekat rumah. Okay, sekian tazkirah hari ini. Alright. Sambung. Okay, Alia Kristina, kotak kelima. 4, 5. Uhibbu usrati, usrati sa'idah. Allahumma barik li usrati. Maksud dia, uhibbu usrati. Sayang keluarga saya. Saya love keluarga saya. So tak kisahlah korang punya maksud love tu sama ada sayang, cinta, suka, apa lagi. Tapi maksud dia kalau in English love, kalau bahasa Melayu yang itulah cinta, sayang, semua-semua tu. Usrati sa'idah, keluarga saya. Sa'idah. Happy. Bahagia. Okay, Allahumma barik li usrati. Apa maksud Allahumma? Semoga Allah. Bukan. Allah. Ya Allah. Berkatilah. Ya Allah. So kalau korang tak nak pakai ya Allah, boleh guna Allahumma. Barik berkatilah li usrati, keluarga saya. Nak letak untuk pun boleh. Kenapa Ustaz letak kurungan ni? Sebab ya Allah berkatilah untuk keluarga saya dalam bahasa Melayu agak pelik. Sebab kita lebih macam ya Allah berkatilah keluarga saya. Kita direct. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya pasal ayat-ayat ni? Okay, so nanti dalam assignment, ayat dia macam ni je, ayat pendek-pendek. Contoh ismi Yusuf, itu satu. Itu dah satu ayat. Ana talibun, nombor 2. Lepas tu, adrusu fi Jami'ah Islamiyah Alamiah di Malaysia. Itu dah ketiga. Tu boleh cerita pasal umum, boleh cerita pasal hobi. Dah cukup 5 ayat. Okay, man hadha abi huwa muhandisun fi masna'. Ingat lagi apa maksud masna'? Kilang. Kilang. Okay, good.
Man hazihi, hazihi ummi, hiya muhadiratun. Muhadiratun, typo sikit. Muhadiratun, dalam buku pun typo. Okay. Hiya muhadiratun fil jami'ah. Dia seorang pensyarah di jami'ah. Apa maksud jami'ah? University. Okay, university. Okay, so kita sampailah ke tadrib. Okay, nanti esok kita akan bincangkan tadrib besani. Tadrib besani ialah jawab ya ataupun tidak untuk pernyataan berikut. Nanti korang carilah pernyataan ni betul ke tidak. Okay, kemudian tadrib bersalis akmil berkalimatin munasibatin musta'inah bersurah. Lengkapkan perkataan yang sesuai. Kalimah ni perkataan munasibah yang sesuai berpandukan gambar. So ismu, carilah gambar ni dekat atas tu, siapakah beliau? Ana ke, akhi ke, abi ke, umi ke? Yang sesuai. Okay, so ni semua bergantung kepada gambar di atas. Okay, kemudian at-tadribul awal untuk mufradat wal tarakib. Yang ni yang Ustaz kata tadi untuk vocab tu. So soalan vocab tu akan keluar daripada kat sini lah. Okay. So at-tadribul awal ratibil huruf litakuna kalimatan sahihah. Ni susun huruf untuk jadikan perkataan yang sempurna ataupun perkataan yang betul. So boleh susun perkataan ni semua ada dalam teks. Dan kemudian ikhtar muradif. Ikhtar muradif ni ialah pilih muradif kata seerti. Pilih kata seerti untuk perkataan-perkataan berikut daripada list ataupun senarai. Jadi awak cari perkataan-perkataan ni, apa sama erti dengan perkataan ke atas ni. Dan kemudian ada juga. Okay, tadrib bersalis akmil al-jadwal kama fil misal. Yang ni lengkapkan jadual ni, jadual apa ni, family tree ni. Ada contoh kan, ada perkataan dia dekat atas ni, boleh masukkan. Okay, yang seterusnya, yang terakhir untuk hari ini ialah tadrib rabi' istabli kama fi misal, tukar ataupun gantikan seperti dalam contoh. Okay, contoh dia abun ataupun muhandisun, umun muhadiratun. So dia akan jadi hadza abi huwa muhandisun. Awak letak kat sini haza titik huwa kat sini. Ummun muhadiratun hazihi ummi titik hiya muhadiratun. So maksud dia awak letak hazihi kat sini titik hiya muhadiratun titik. So boleh try untuk orang-orang ini. Okay, so sampai situ kita berhenti dahulu untuk kelas ni. InsyaAllah esok kita akan bincangkan jawapan dan kita akan sambunglah yang ni. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak ada? Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita jumpa esok pada waktu pukul 2 esok. So, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, syukran jazilan lakum dan kita jumpa esok insyaAllah pukul 2. Dan jangan lupa untuk group tu, untuk grouping, pastikan korang dah settle dan
siapa dah settle, group mana dah settle, dah boleh bincang, dah boleh buat. Dan siapa yang dah siap, dah boleh hantar. Okay, see you tomorrow insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Okay, Afika.